Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan pencinta ilmu, semoga semuanya dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat berjumpa pada pagi ini dalam majlis ilmu. Semoga Allah taala memberikan manfaat kepada kita dalam majlis ilmu ini, dan ilmu yang kita dapat kita beramal dan mengambil manfaat daripadanya. Saya mulakan kuliah saya. Ustaz Muhyiddin berumur turun setiap minggu mampu saya nak pergi mengajar buat, tapi dia kata tak apa, ambil saya sejam. Jadi sementara saya ni zaman peralihan nak pencin, tak lama dah Ustaz Muhyiddin tak apalah, pelan-pelan. Dia pergi tanya saya pencin buat apa, saya tak nak pergi mengajar betul-betul. Dia tak apa, belum pencin main mula tu. Jadi kalau saya ada masa dalam masa kerja ni, saya lari main lah. Tapi kalau saya ada mesyuarat ke time-time ni, tak apa, event-event yang lain, nanti Ustaz Muhyiddin ganti lah. Tak apa. Lepas pencin itu senang, tak ada masalah. Macam minggu lepas ada event, tak payah. Baik. Depa tanya kitab apa nak baca. Saya mengajar, saya suka baca kitab saya sendiri. Saya tulis, tapi kitab saya tulis itu dia mengajar mata tempat lah. Saya yakin dan saya ada sebagian duk mengikuti kuliah saya. Dan kitab yang saya baca tu habis dah. Jadi pada sesi kali ini dan kali-kali berikutnya, dengar sudah saya nak mengajar, tapi saya tak dia ubat mengajar. Kita saya dia ubat lah. Saya nak mengajar. Selalu saya mengajar bab ibadat, muamalat dan seumpamanya. Pada sesi kali ini masih dalam jurusan ilmu fiqh. Saya takhasus saya fiqh. Jadi saya pada pagi ni kita sentuh bab keluarga sikit. Kan nak ajak menikah dah, mau menikah luka lah. Tajuk dia pagi ni dan hari ni tak habis, kita sambung minggu depan lah. Tajuk dia anak tiri. Tajuk kita hari ni anak tiri. Okey, bila kita sebut anak tiri tu tajuk besar, kita akan huraikan juga. Bila ada anak tiri, kita akan cerita tentang ibu tiri. Lepas ibu tiri, bapa tiri. Lepas bapa tiri, tok tiri, tok wan tiri. Lepas itu cucu tiri. Lepas cucu tiri, menantu tiri. Menantu tiri, pak mentua tiri, mak mentua tiri. Awak. Lepas itu anak menekan tiri, pak menekan tiri. Tok menekan tiri, cucu menekan tok wan tok menekan tiri lelaki-lelaki, tok menekan tiri perempuan, cucu menekan tiri. Banyaklah ilmu tu. Banyak. Tu saya nak mengajar tuan-tuan dan puan. Siapa sudi mengaji, apa yang saya kata ada pen tulis. Sekali hujung-hujung sesi saya sediakan sikit masa untuk bersoal jawab. Ajukan soalan. Elok nak tanya soalan tu berkaitan dengan tajuk kita. Kalau saya ajak buat gulai, jangan tanya apa nama sweet sour, mampu tanya tajuk bab gulai lah kan. Okey, boleh lah kita jawab, tapi tu cara kita mengaji. Melainkan dia soalan terbuka, soal jawab agama, tu boleh tanya apa saja. Baik. Saya mulakan dengan maksud anak tiri. Anak tiri. Siapa anak tiri? Bukan kata siapakah anak tiri. Okay. Saya yakin dan percaya depan kita ni mesti dalam keluarga kita ada tiri.
Betul tak? Dalam keluarga kita mesti ada tiri. Saya ada tok tiri. Ni cerita lama mati ya. Ada tok tiri, ada mak melakang tiri. Dalam hidup kita mesti ada tiri. Cuma mungkin kita bukan anak tiri, tapi tiri-tiri tu saya ingat tak ada orang yang terlepas daripada ada kaitan tiri dalam hidup dia. Jadi saya nak cerita tiri-tiri ni, saya nak kaitkan dengan hukum fiqh. Hukum tu kadang kaitan ikatan mahram, ikatan ajnabi. Mahram tu haram berkahwin, ajnabi boleh berkahwin. Lepas tu dia ada hukum hakam pergaulan. Kerana ingat lu, dalam hubungan tiri ini kadang-kadang kerana gagal memahami hukum, dia bergaul dengan sebahagian daripada ahli keluarga tiri tu macam ahli keluarga sendiri. Jadi duk dengan dosa. Tu maksud dia. Jadi kita tak boleh lah habis semua pagi ni, minggu depan nak kerja apa pula. Kita tengok jam. Tak start pergi buat tu. Ada lagi setengah jam. Setengah jam lagi. Oh, tak ada lagi. Setengah jam. Sejam kita berhenti ya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan anak tiri? Ni saya nak urai. Apa yang akan maksud anak tiri? Maksud dia anak kepada pasangan seseorang. Yang kata anak tiri itu anak kepada pasangan seseorang, di mana pasangannya itu mendapat anak hasil perkahwinan terdahulu sebelum pasangan itu berkahwin dengannya. Okey. Uraian dia ni bagi orang lelaki-lelaki. Seorang lelaki dia akan dapat anak tiri. Seorang lelaki dia akan dapat anak tiri sekiranya dia berkahwin dengan seorang perempuan yang ada anak hasil daripada perkahwinan yang terdahulu. Ingat tak? Ni orang lelaki-lelaki belah ni. Kita kalau menikah dengan orang perempuan yang ada anak daripada perkahwinan terdahulu, anak isteri tu orang panggil anak tiri. Dia panggil anak tiri. Satu. Dan orang lelaki-lelaki itu juga dia akan dapat anak tiri jika dia berkahwin dengan seorang perempuan yang ada anak tapi bukan melalui perkahwinan terdahulu. Perempuan tu berzina. Perempuan tu berzina. Dia tak menikah. Dia berzina dan mendapat anak. Jadi anak tu anak perempuan tu lah. Suami yang menikah dengan dia tu jadi pak tiri. Dia tanya budak tu, pak dia siapa? Perempuan tu siapa? Pak dia tak ada. Pak dia pergi mana? Pak dia tak ada. Anak luar nikah. Jadi seorang lelaki yang berkahwin dengan perempuan yang berzina, hasil daripada perzinaan dapat anak tu kepada lelaki tu adalah anak tiri. Dan yang ketiga, seorang lelaki dia akan mendapat anak tiri kalau dia menikah dengan seorang perempuan tu ada anak tapi tak pernah menikah. Satu. Yang kedua, tak pernah berzina. Itu macam mana boleh dapat anak? Perempuan itu dirogol sehingga menyebabkan dia mengandung dan beranak. Anak itu adalah anak perempuan itu. Lelaki yang mengahuni perempuan itu nisbah kepada anak, dia panggil bapa tiri. Anak tu adalah anak tiri dia. Itu jawapannya. Kalau buat kuis kita boleh jawab apa? Seorang perempuan ada anak, dalam keadaan seorang perempuan tu dia ada anak melalui salah satu daripada tiga cara. Yang pertama melalui perkahwinan, yang kedua hasil zina, yang ketiga kena rogol. Kemungkinan kebarangkalian dia dapat anak. Okey nah. Itu orang perempuan, ni orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki dapat anak. Seorang perempuan, ni orang perempuan pula. Seorang perempuan dia akan dapat anak tiri. Orang lelaki-lelaki dapat anak tiri.
Seorang perempuan dia akan dapat anak tiri sekiranya suami yang dikahwininya ada anak hasil perkahwinan yang terdahulu. Perempuan ni dia menikah dengan seorang lelaki yang ada anak hasil daripada perkahwinan terdahulu, bukan perkahwinan dia lah, dengan isteri yang terdahulu. Sama ada isteri terdahulu itu telah mati. Orang lelaki ni, orang perempuan dia jadi dapat anak tiri daripada suami dia tu. Suami dia menikah dengan terdahulu, sama ada isterinya itu telah mati. Tu yang menikah dengan dia tu. Ataupun yang kedua telah bercerai. Yang kedua telah bercerai. Dan yang ketiga mati pun tak, bercerai pun tak. Mana kekal sebagai isteri. Perempuan yang baru dikahwini is number 2. Bini nombor 2. Bini muda. Jadi orang perempuan kalau dia menikah dengan seorang lelaki yang ada anak, cara orang lelaki itu ada anak daripada perkahwinan yang terdahulu sahaja. Cara orang lelaki dapat anak tu melalui perkahwinan terdahulu sahaja. Tak macam orang perempuan. Orang perempuan cara dia dapat anak melalui berapa dia dapat anak? 3, iaitu perkahwinan, yang kedua perzinaan, yang ketiga kena rogol. Orang lelaki dia dapat anak melalui cara satu saja, perkahwinan. Dia tak ada melalui perzinaan. Kalau dia berzina, perempuan tu mengandung, anak tu bukan anak dia. Okay. Dan hal nombor 3 lagi tak ada. Orang tanya lelaki-lelaki, macam mana ada anak ni? Saya kena rogol. Ada orang lelaki-lelaki kena rogol. Itu gila babi. Tak ada. Jadi beza tu. Ni ilmu fiqh ni. Orang perempuan dapat anak, saya ulang lagi, melalui salah satu daripada 3 cara: perkahwinan, perzinaan, rogol. Orang lelaki hanya perkahwinan sahaja. Dapat anak. Okey. Ada satu lagi istilah tu orang lelaki perempuan dia panggil anak syubhah. Tidak melalui perkahwinan dengan pasangan itu, dan ada juga melalui perkahwinan yang tak sah. Ada, itu nanti saya cerita kemudian. Habis. Keadaan yang ketiga, suami isteri masing-masing, ni faham menikah ni, suami isteri masing-masing mempunyai anak tiri sekiranya setiap mereka mempunyai anak sebelum mereka berkahwin. Ni keadaan yang ketiga. Suami isteri masing-masing ada anak tiri sekiranya mereka dah ada anak sebelum berkahwin. Mana dia apa? Saya ambil contoh senang lah. Awal nikah dengan mi'ah. Ni nama lama-lama. Awal nikah dengan mi'ah. Ni baru menikah ni. Lepas Covid. Nikah lepas Covid. Awal menikah dengan mi'ah. Awal ni sebelum dia menikah dengan mi'ah, dia menikah dengan bedah. Bedah mati kena Covid. Awal menikah dengan bedah ni dapat anak. Ada anak 2-3 orang. Mi'ah ni sebelum nikah orang, dia pun ada anak. Ada anak tu melalui salah satu daripada 3 lah. Perkahwinan, perzinaan dan juga kena rogol. Okey. Apabila awang ada anak daripada bini dulu, mi'ah ada anak daripada lelaki dulu, awang dengan mi'ah ni pergi menikah, masing-masing kakak ada anak, maka mereka saling mempunyai anak tiri. Faham tak? Saling mempunyai anak tiri. Mana? Anak mi'ah, anak tiri awang, anak awang, anak tiri mi'ah. Faham? Itu je lah. Okey. Dia punya conclusion dah. Di conclusion dia, mana kuliah kita nak habis lah. Conclusion pada persoalan pertama ini, nak cerita pasal orang ada anak tiri ni, conclusion dia ada 3. Yang pertama, seorang lelaki-lelaki tak pernah menikah. Ni conclusion yang pertama ni. Seorang lelaki-lelaki tak pernah menikah, atau pernah menikah tapi tak ada anak. Seorang lelaki-lelaki tak pernah menikah atau pernah menikah tapi tak dapat anak daripada perkahwinan itu.
Tiba-tiba dia menikah dengan seorang perempuan yang ada anak, maka orang lelaki itu dia dapat anak tiri. Itu konklusi yang pertama. Konklusi yang kedua, macam perempuan ni tak dapat anak tiri lah. Lelaki itu saya dapat anak tiri sebab perempuan dia ada anak tiri, ada anak. Lelaki ni tak ada anak. Konklusi yang kedua, seorang perempuan tak pernah menikah, atau biasa menikah, atau biasa berzina, atau biasa kena rogol, tapi tak ada anak. Itu saya sebut jelas tu, tak faham saya sangat. Seorang perempuan yang biasa menikah, atau biasa berzina, atau biasa kena rogol, tapi tak dapat anak daripada tiga keadaan tersebut. Tiba-tiba dia menikah lain dengan seorang lelaki yang ada anak. Dia menikah dengan seorang lelaki yang ada anak, maka perempuan itu dapat anak tiri. Lelaki itu tak dapat anak tiri sebab perempuan itu tak ada anak. Conclusion yang ketiga daripada tajuk pertama ni, masing-masing ada anak tiri, masing-masing dapat anak tiri kerana pasangan yang menikah itu sebelum mereka menikah mereka memang ada anak, maka mereka saling bertukar anak tiri. Anak suami jadi anak tiri isteri, anak isteri jadi anak tiri suami. Jelas tak? Jelas? Alhamdulillah. Okey, mai soalan yang berikutnya. Itu satu. Adakah seseorang itu hanya mendapat anak tiri setelah dia berkahwin kali kedua? Itu persoalan. Adakah seseorang itu hanya mendapat anak tiri setelah dia berkahwin kali kedua? Jawapannya tidak semestinya begitu. Ada setengah begitu, tapi tak 100% begitu. Tak semestinya perkahwinan kedua baru dapat anak tiri. Ia bergantung kepada seseorang individu. Jika seseorang yang belum pernah berkahwin, tu orang yang tak pernah kahwin, tiba-tiba berkahwin dengan pasangan yang telah mempunyai anak, maka dia mendapat anak tiri dengan perkahwinannya itu. Itu dia bergantung pada orang. Satu orang tak pernah berkahwin, tiba-tiba dia berkahwin dengan orang yang ada anak, maka dia dapat anak tiri. Ada juga orang yang tidak pernah berkahwin dan melangsungkan perkahwinan dengan pasangannya yang pernah berkahwin. Seorang tak pernah menikah, dia menikah dengan seorang yang biasa menikah, tetapi dia tidak mendapat anak tiri kerana pasangannya itu tidak mempunyai anak hasil perkahwinan terdahulu. Ada tak? Tak ada anak perkahwinan terdahulu ni, dia banyak cara. Yang pertama, man, sambung lah. Tak dapat anak pasal dia man. Man apa? Man apa? Mandul. Ini takdir Allah. Orang tu dia kadang-kadang dia tak mandui, tapi dia masalah kesuburan. Subur ni bukan kata tanah Orang pun kalau masalah subur, tak subur tak ada. Tanah bendang tapi tabuk benih padi haram tak. Padi ku tanam lalang yang tumbuh. Mau lalang tak tumbuh, dia tabuk-tabuk tak ambil tahu. Tanam tanah tak subur, hang tanam lah deriang ke apa dia naik. Orang pun serupa. Dia masalah kesuburan, dia tak mengandung. Segak tak sanggup ni orang Kedah panggil apa? Dia sama arti dengan segak tak sanggup. Tak tahu. Segak tak sanggup ni orang Kedah panggil segak nak mampu. Kau habis segak nak mampu. Tapi tak beranak. Sebab Allah Ta'ala tak izinkan. Ada setengah tu huduh tak sanggup. Sama arti dengan apa? Huduh nak mampu. Tapi dia beranak sampai misi pun tak ada nak sambut. Bukan terlepas main dah. Mesti tengok letak main dah. Tu siapa main pula dah. Kalau aku tak main, hamba tak ada kerja. Dia kata kat misi. Baik. Jadi ada orang yang tak pernah menikah, dia pergi menikah dengan orang yang pernah menikah, tapi orang pernah menikah tu tak ada anak.
Tak ada anak tu yang pertama pasal dia mandui. Yang ketiga masalah kesuburan. Yang keempat orang tua panggil menikah tak pakat. Orang tua lah panggil menikah tak pakat, maksud nikah tak ada duduk bersama, cerai. Ataupun pasangan dia mati. Lebih kurang tu lah. Maka walaupun dia bisa menikah dengan orang bisa menikah, oleh kerana kawan tu tak ada anak, maka dia tak dapat anak tiri. Tak ada. Habis. Banyak juga pasangan yang masing-masing berkahwin kali kedua, ketiga dan seterusnya, dan mempunyai anak hasil perkahwinan terdahulu. Banyak juga ni tu, terutama orang tua-tua menikah kan. Banyak juga pasangan yang masing-masing pasangan masing-masing tu mana lelaki bini menikah tu pernah menikah dulu ni, dan mereka mempunyai anak daripada perkahwinan yang terdahulu. Okey, maka mereka saling mendapat anak tiri daripada perkahwinan terbaru mereka. Ni kau belah haluk malai pun berkenyah. Berkenyah tu maksud dia apa? Banyak tu berkenyah, berjebah lagi, berlambak. Tu bahasa Kedah. Okey. Ada lelaki yang berzina dengan seorang perempuan sehingga menyebabkan kehamilan. Ni saya dah tumpang peringat saya abang saya siap. Sebab saya kerja untuk Qadi. Ni saya ada cerita ni. Pada saya tu macam kepuk lekor lah. Ni kerja harian saya. Saya dah banyak orang kecoh. Baru ni ada satu. Selalu lah. Anak zina ni, kalau hang berzina dengan orang perempuan tu, tahu perut besar, hang nak nikah, boleh, tak ada masalah. Tapi bila hang dapat anak tu, janganlah duk buh-bin hang. Ni dulu-dulu lah tak boleh lah Jabatan Pendaftaran Negara dia sangat ketat. Dia mesti tengok surat nikah. Kalau dia menimbul keraguan, Jabatan Pendaftaran Negara mesti tulis surat kat Pejabat Agama untuk pengesahan. Anak ni boleh tak berhubung kau tu. Ni cerita dulu-dulu. Dulu-dulu tak ada ketat. Jadi hang berzina dengan bini hang. Mana dia menikah lah. Hasil daripada berzina tu perut besar. Nak tutup malu, nikah cepat-cepat. Jadi perut tak apa nampak. Cerita orang dulu-dulu ni, nikah cepat-cepat. Jadi orang tak perasan. Betul tak? Bila menikah, Tok Imam angkat nikah, dapat surat nikah. Bila dapat surat nikah, terbuktilah mereka lelaki bini. Bila beranak, dia pergi report beranak anak dia di Jabatan Pendaftaran Negara. Dulu-dulu orang pergi report kat Balai Polis, Pondok Polis. Dulu-dulu ni, lah ni report di Jabatan Pendaftaran Negara. Dulu-dulu. Dia pergi report nama anak dia tu, daftar kelahiran, buh bin dia. Sedangkan anak tu anak luar, nikah, anak zina. Mana boleh nasab. Maka dia pun kecoh budak tu. Sampai besar. Anak tu esok perempuan, dia jadi wali menikah. Tu syok. Dia jadi wali menikah. Bila jadi wali menikah, siapa pun tak tahu. Sebenarnya nikah tu kan sah. Tok Imam tak tahu lah, dah kena kecoh semua. Sebenarnya menikah tu tak sah. Pasal apa? Sebab wali perkahwinan tu bukan dia. Dia bukan wali nasab. Anak luar nikah ni wali perkahwinan adalah sultan ataupun raja atau orang punya wali hakim. Sultan tu maksudnya yang akad nikah tu orang macam saya lah, yang ditauliahkan oleh sultan untuk menikahkan mana-mana perempuan yang sabit wali hakim atau wali sultan. Cerita saya abang ni banyak berlaku dalam masyarakat. Kes-kes di Pejabat Agama banyak. Yang terbaru, dia orang luar nikah siap lah, dapat anak-anak besar, darjah-darjah lah, maka baru ni bercerai. Ini cerita betul. Saya temu abang lah, nama tu sekadar untuk mengajak lah. Dah abang nama pula, kena ada kak ipar ni tani jahanam. Bercerai. Dan kes ni bukan satu, banyak. Sebab tu Pejabat Agama dia nak tengok surat nikah mak pak. Lah Pejabat Agama siapa nak nikah, kalau perempuan nak buat permohonan nikah,
Buat main sekali dengan soal nikah mak pak hang. Kita nak tengok tu. Pak hang boleh jadi wali tak boleh jadi wali. Banyak orang duk terkenal. Okey, baru ni kawan tu dia jadi janda. Dia main buat nikah dengan pasangan baru pula, dah janda lah mau cerai. Minta surat nikah mak pak, dia bagi. Kita semak-semak cek tengok ada keraguan. Keraguan apa? Pak hang tak boleh jadi wali ni. Tak jadi wali ni. Pasal apa? Tarikh mak dia beranak dengan tarikh menikah tak cukup. Tak tembak. Disyaki, diragui. Lepas tu panggil lah mak dia mai, pak dia mai. Mai. Mula-mula orang mempertahankan kebenaran dia lah. Dia kata itu anak saya menikah boleh. Pasal apa ni tak boleh jadi boleh. Kita semak-semak cek. Tekan tanya sini, bagi tahu akibat dia. Leleh dia mengaku, dua lelaki bini tu mengaku, kata depa ni orang depa tak abang lah kami berzina, depa kami terlanjur. Depa terlanjur menyebabkan mengandung perut besar. Lepas tu depa menikah cepat-cepat, dapatlah anak tu. Jadi salah orang tua ni dia jadi wali. Tu dulu anak dia dapat 2 orang lah. Maka kawan tu muda lagi, yang perempuan ni pun awal 30-an lah. Nikah kali kedua pakai wali hakim. Wali hakim, saya angkat nikah. Saya angkat nikah pakai wali hakim. Nikah dulu tak sah, cerai pun tak sah. Pasal apa? Hang cerai nak sahnya dah nikah tak sah. Tu cerita dia nak abang. Saya seliklah. Seorang lelaki yang berzina ni, kalau dia menyebabkan kehamilan perempuan itu, kalau nikah jangan duk buh bin dia. Memang tak boleh. Salah dan hukumnya haram. Kalau buh juga haram jadah. Faham? Habis. Okey. Ada lelaki yang berzina dengan seorang perempuan sehingga menyebabkan kehamilan. Menyedari kesalahannya, dia mengahwini perempuan itu semasa sedang hamil. Kes ni banyak. Bukan kata dia lok malai. Alok malai, alok setak, alok semula, alok goncang, alok ibu. Semua jenis alok ni. Alok melintak. Dia alok baik. Alok pangah. Alok senibung. Tak boleh alok baik. Macam alok. Siang. Alok senjaya. Okay. Menyedari kesalahannya, betul keterlanjuran tu, maka lelaki dan perempuan tu mengambil tindakan berkahwin. Nak tutup malu ni, kahwin. Sedangkan dalam perut dah ada isi. Maka anak yang ada dalam perut isteri yang dikahwininya itu bukanlah anak yang sah kepada lelaki itu. Anak itu orang panggil apa? Anak zina. Anak tu orang panggil anak zina. Dalam bahasa undang-undang dia panggil anak tak sah taraf. Undang-undang enakmen tu anak tak sah taraf. Dalam bahasa percakapan orang Melayu dia panggil anak luar nikah. Kita cakap ni anak luar nikah. Bahasa undang-undang dia panggil anak tak sah taraf. Dalam bahasa fiqh anak zina. Dalam bahasa orang hati anak haram. Lebih kurang tu lah. Okey. Oleh kerana ni dengar ni, kita tahu, hak tahu lah. Oleh kerana lelaki itu mengahwini ibu kepada anak yang dilahirkan itu, maka anak itu adalah anak tirinya. Anak tirinya. Muka sebiji dengan dia. Betul sebab benih dia, tapi syarak tak iktiraf. Sebab anak zina. Oleh kerana dia menikah dengan perempuan yang berzina dengan dia tu, perempuan tu beranak, anak tu anak bini dia, bukan anak dia. Hang terayak ayak mata darah pun bukan anak hang. Tapi nak panggil apa? Orang panggil anak tiri. Dia panggil anak tiri. Kes macam ni saya selalu pesan. Orang nak main jumpa saya ni, kes ni. Ni nak pesan tak lama orang nak bincang ni. Saya selalu pesan kepada orang yang jenis ni lah, kesalahan lama tobat, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Saya selalu berpesan, saya kata katalah mereka ni
zina, dapat anak zina seorang, lepas tu terus beranak lah, beranak boleh anak halal 5 orang. Bermakna anak kepada lelaki-lelaki ni 5, anak kepada perempuan tu 6. Itu cara kira. Anak kepada suami tu 5, anak kepada isteri 6. Saya selalu pesan pada suami-suami macam ni lah, anak hang semua ada 5 saja. Hak atas tu anak luar nikah, angkara hang lah, angkara hang lah. Pesan dia apa? Hang ingat no, anak ni kalau nak menikah esok, kalau dia perempuan, wali dia wali raja, wali sultan, wali hakim. Tu dia terima taraf tu. Wali raja, wali sultan, wali hakim, itulah lah, wali am. Saya pesan kalau dia perempuan. Yang kedua, kalau dia jantan. Ni saya selalu pesan. Kalau anak ni pak anak daripada zina tu, kalau dia jantan, ingat esok kalau hang tak ada, kalau hang tak ada, hang mati, anak-anak hang tu kalau hang perempuan tu, jangan bagi dia jadi wali. Dia tak boleh jadi wali. Pasal apa dia tak boleh jadi wali? Okay. Wahai orang-orang Alok Malai, anak jantan tu, pasal apa dia tak jadi wali? Sedangkan dia abang kepada adik dah. Pasal apa dia tak jadi wali? Pasal anak zina? Tak. Dia tak boleh jadi wali bukan pasal anak zina, kan? Dia tak boleh jadi wali pasal dia saudara lelaki seibu. Dia saudara lelaki seibu. Saudara lelaki yang boleh jadi wali ni, saudara lelaki seibu sebapa. Kalau tak ada seibu sebapa, saudara lelaki sebapa. Seibu tak boleh jadi wali. Pesan. Ni ada ni yang terlepas ni. Sebab tu dia buat rumah sesat. Kalau dah berlaku, kita panggil angkat nikah semula. Nikah tu tak sah, batal. Tu saya pesan. Kalau hang tak ada, hang pesan kat anak-anak, kalau ayah tak ada esok ni, tak ada tu mati lah. Hang tak boleh jadi wali. Hang anak tersilap teknik. Hang tak boleh jadi wali. Kalau dia anak dia 5 orang tu ada lelaki-lelaki, lelaki-lelaki tu lah boleh jadi wali. Seibu sebapa. So pesan. Saya pesan lagi yang ketiga. Ni aku pesan tahu kat hang ni. Kalau hang ada harta, lelaki-lelaki tu, hang ada harta, hang mati, hak anak nombor 1 ni pasal bukan bin hang. Walaupun dalam bin hang, hakikatnya bukan bin hang. Maka dia tak boleh makan harta pusaka hang. Saya pesan. Dia tak boleh makan harta pusaka hang. Pasal apa? Dia bukan anak hang. Nisbah dia anak tiri. Anak tiri mana boleh makan pusaka? Dia tak boleh makan. Dan saya pesan yang hebat, ditakdirkan anak hang ni hendak harta, dia mati, hang pun tak boleh makan harta pusaka dah. Pasal apa? Hang bukan pak dia. Hang pak kejadian. Hang bukan pak dia. Pesan lagi nombor 5. Saya ni kira baik terhadap manusia. Pesan lagi nombor 5. Oleh kerana hang bela dia, oleh kerana hang bela dia, hang pun merasa macam nak mati, sebaik-baiknya hang wasiat. Hang wasiat kata ni, kalau ayah mati, buat begitu. Kalau ayah mati, pesan kat Allah ni, kalau ayah mati, katalah dia ada 1 juta, duit juta dalam bank muamalah, saya dekat dengan komplek Bukhari. Kalau ayah mati, pindah akaun duit ni bagi ke abang hamba. Abang hamba tu dengan nisbah dia tu 1,000. Abang hamba bagi kat dia 100,000. Dia ada 1 juta, bagi dia 100,000. Pasal abang hamba ni tak boleh makan pusaka ayah. Adik yang 5 beradik, pasal apa tak boleh makan pusaka ayah? Hak ni hampa tanya mak hampa, lepas ayah tak ada, ayah nak buat Allah tak lepas. Boleh kalau tu. Ataupun cerita halus-halus, tak boleh kasar orang ayat mata. Wasiat dia. Sebab pusaka tak boleh. Pesan saya nombor 5 pula, kalau hang tak mau wasiat, hang bagi siap-siap kat dia. Hang bagi siap-siap kat dia. Ni awang, mai ayah nak abang, ayah minta maaf banyak-banyak kat hang. Dulu mak hang jahat, goda ayah. Tang dia tak jahat kok. Mak hang jahat goda ayah, ayah pun jadi kok mana tu.
silap, berlakulah kejadian yang tak diingini. Lepas tu hang pun ada dalam perut. Lepas tu ayah ambil tengah jawab, ayah menikah dengan mak hang. Jadi hang ni jadi mak tiri, ayah anak tiri ayah lah. Jadi hang ni tak boleh makan saka ayah. Jadi esok bila ayah mati, ayah panggil ayah bisa lah dia belah kan. Ayah mati mak hang tak boleh makan. Jadi ayah bagi siap-siap kat hang. Hang yang kata apa lah, ayah bagi siap-siap kat hang. Ayah bagi siap-siap kat hang. Noh, ayah bagi hang 200,000. Adik-adik hang tak bagi lagi. Ayah bagi dia, ayah padang, dia pun ambil. Hang, ayah tak padang ni, hang ambil. Tu mana ayah bagi siap. Lagu tu lah cara kita berbetul kesalahan kita. Ni tak ada buat bodoh. Pasal punca tak main mengaji. Terima kasih pasal main mengaji. Tu saya ajar. Okay, understand? Okay, senang. Ngaji tempat tinggi ni senang. Habis. Jadi yang dia dapat tu ilmu tu, ingat tu, anak zina ni siapa ni? Set dalam kepala. Anak zina nisbah pada suami kepada isteri tu adalah anak tiri dia. Walaupun muka sebiji macam dia, dia adalah anak tiri. Okey. Jangan saya cukup saja. Lari, ish lama. Setengah jam ni. Ish. Soalan nombor 3. Adakah anak tiri lebih muda daripada ibu dan bapa tiri? Itu persoalannya. Adakah anak tiri lebih muda daripada ibu dan bapa tiri? Atau mungkinkah ibu dan bapa tiri lebih muda daripada anak tiri? Dua soalan sebenarnya. Adakah anak tiri lebih muda daripada mak tiri dia, pak tiri dia? Atau mungkinkah anak tiri lebih tua daripada ibu bapa tiri? Soalan dia. Maka dia ada 4 jawapan. Dia ada 4 jawapan. Jawapan yang pertama. Jawapan pertama, anak tiri lebih muda daripada ibu tiri. Anak tiri itu lebih muda daripada ibu tiri jika bapaknya mengahwini perempuan yang lebih tua daripada anaknya. Contohnya ni. Contoh. Man dengan Faridah, 2 lelaki bini. Contoh ni. Kalau ada nama-nama orang saya sebut tu, jangan duk angkat tangan. Saya lah tu. Ni orang tengah mengajar. Tapi angkat tangan pula jahanam. Bagi contoh kan. Man dengan Faridah ni 2 lelaki bini. Mereka menikah dapat anak. Kecil-kecil lagi. Faridah kena COVID. Faridah kena COVID, mati. Masa mati tu umur dalam 38 tu kan. Anak sulung 12 tahun. Anak sulung 12 tahun. Anak nombor 2 10. Anak nombor 3 8. Anak nombor 4 6 tahun. Ada anak 4 orang. Faridah mati kena COVID. Man pun melelong. Bini mati. Ayam mata ni tuan abang sedih. Bini mati kan. Man ni lah. Ayam mata teriak. Kering ayam mata. Meleleh ayam liuk. Kering ayam mata. Meleleh ayam liuk. Tanda dia apa? Tanda dia ingatan dia kepada Faridah telah hilang. Dia pun tak kesudahan kata orang jantan bini tak ada macam wang putih teli. Macam wang putih teli, dia pun cari jumpalah kawan Faridah, anak dara berumur, umur 30, Faridah umur 38. Ni anak dara berumur, kawan Faridah mengejar sekali ya, dulu sekolah kebangsaan Langgar. Buhwi ya. Contoh. Anak dara tak nikah. Man tanya, boleh pakai brokah lah, brokah. Okey. Brokah tanya ni cikgu tu nama Nuraini. Nuraini hang tak usah nak nikah lah. Tunggu siapa macam tu. Lepas tu brokah kata, aku ada lah duda. Anak tuana tak ada. Tanya aku, hama lah duda. Umur berapa? Umur 40. Hama lah anak ni. Siapa dia?
Laki kawan kan? Laki siapa? Laki Farida. Oh, nak ini kata tak apa. Lepas tu ringkas kata menikah. Bila anak ini menikah, maka anak ini dapatlah anak tiri. Anak Farida. Ngaman. Jadi soalan dia di sini, maka walaupun Nur Aini itu lebih muda daripada Farida, tetapi dia masih lebih tua daripada anak tiri dah. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, anak tiri lebih muda daripada bapa tiri jika ibunya mengahwini lelaki yang lebih tua daripada anaknya. Okey tak? Tak sah mak tiri tua daripada anak tiri. Lah ni pak tiri tua daripada anak tiri. Contoh dia, seorang tak sebut nama pula. Seorang perempuan, laki mati. Laki dia tu, perempuan ni kita buh bila umur dia 38. Laki dia mati tu umur 40. Umur 40. Anak dia macam umur anak Faridah dia lah, umur 12 suruh. Maka dia pun menikah lain. Nikah lain, hak laki baru ni, muda, umur 18. Laki baru ni, laki yang mati umur 40. Laki baru umur 18. 18. Budak padang tani. Budak padang tani SPM tak pas, menjawab traktor. Oh, menikah dengan perempuan ni. Perempuan ni, dia tanya perempuan tu, kok abang mati tak nikah lain? Dia siapa nak mau ke kok ni? Budak tu track. Kalau saya masuk mau tak? Kok tu tengok muka hang nikah nak macam lelaki aku. Boleh lebih hang tu boleh semua. Tapi hang muda, apa masalah? 18 lawan 38. Muda 20 tahun. Walaupun lelaki baru tu muda, tapi dia lebih tua daripada anak bini tu. Pasal anak bini tu 12. Dia tua 6 tahun. Tu jawapan nombor 2. Jawapan nombor 3. Ibu tiri lebih muda daripada anak tiri jika bapaknya mengahwini perempuan yang lebih muda daripadanya. Ibu tiri lebih muda daripada anak tiri jika bapaknya mengahwini perempuan yang lebih muda daripadanya. Ini cerita orang tua-tua menikah. Nombor 3 ni. Ada seorang cikgu, dia mati lah. Saya ni orang jumpa saya banyak. Jumpa di pejabat, jumpa tengah jalan, jumpa tempat ceramah. Ada seorang cikgu, bini dia pun cikgu, dua-dua cikgu pencen. Dua-dua cikgu pencen. Kejadian ni dalam lebih daripada 10 tahun yang lalu. 10 tahun lebih lah, mungkin 12-13 tahun tu lah. Bini dia mati. Dua-dua cikgu pencen. Lepas tu bila bini dia mati, dia duduk tak sampai setahun lah. Berapa bulan lah. Dia pun menikah lain. Dia menikah. Cikgu ni masa tu, masa dia duduk urusan dengan saya tu, umur dia 75. Umur dia 75. Dia menikah, anak bongsu dia umur 45. Anak bongsu dia umur 45. Anak sulung berapa lah, 52 tu lah. Anak bongsu umur 45. Dia menikah lain, bini baru dia umur 26. Tu dia puas bini baru dia umur 26. Ni saya tak mau tengok orang perempuan, tengok orang jantan. Macam mana syok lah. Bini baru dia umur, orang perempuan dia pasal salah orang jantan. Yang pergi menikah tu hak muda, tak boleh salah. Pasal orang perempuan tu mau ke dia. Okay. Umur 26. Dia tanya anak-anak dia. Anak-anak tak bagi. Nak bagi apa? Muda daripada dia apa? Bukan dekat muda daripada anak sulung. Dengan anak bongsu pun muda lagi. Tak bagi, dia pun penderah pergi Changlun lah. Mana Haji Zainul lah? Songkla. Dia pergi Songkla. Penderah pergi Songkla. Nikah sana. Buat Songkla. Bila pergi Songkla, balik main dia buat pengesahan nikah, cari saya. Tak dapat surat nikah Malaysia, masalah je. Cari saya. Saya tanya dia, cikgu, ni umur 75 ni. Tapi cikgu tu mati dah. Cikgu tu mati dah. Bini dia hak mula pun mati dah. Bini hak baru tak mati lagi lah. Tak dengar mati lagi lah.
Saya tanya, yang pergi menikah dengan budak-budak tu siapa? Saya tanya, cikgu umur yang pergi menikah dengan budak-budak tu siapa? Awak tak ada ke hak tua? Dia kata apa ya? Hak tua tak mau. Saya mbah. Hak tua tak mau. Ni yang mau pun saya mbah. Dia buat tanya orang ni total baksek ni. Baksek. Tanya cikgu larat ni ya? Dia saya tak boleh tengok orang dia apa. Cikgu larat ni ya? Dia tak boleh. Saya mbah. Boleh. Sungguh kan? Orang ketua ni tak ada main set lah. Dia kata belum cuba, belum tahu. Sembang ke mai. Tak apalah, ringkas cerita kita pun buatlah pengesahan nikah dia. Pergilah surat nikah Malaysia tu. 2-3 bulan lepas tu bini dia bini bawa dia pula. Minta cerai. Pasal abang nak cerai, dia tak menikah saja, tak buat apa pun. Nikah saya tak buat apa pun. Saya panggil cikgu tu pula. Lepas tu kata kemai. Dia kata siapa suruh abang tu? Bocah kan. Lama-lama bercerai. Jadi saya nak abang kat orang jantan ni. Kalau nak menikah, nak cari bini baru, dah bini mati, sukatlah badan. Sukat badan. Orang tua hang nak pakaian hang sesuai tua ni, pakai jubah, pakai belekat, yang ambil pakai seluar Yankee tu siapa? Lebih kurang tu lah, sukatlah badan. Cari yang sesuai-sesuai, hampir ambil umur 26. Biar buat dengan anak orang. Habis. Jadi statement yang 3 ni, bahawa ibu tiri muda daripada anak tiri. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tapi bukanlah jarak lagu takzak ni. Cerita macam ni lah, macam Tok Ji Yusof bini dia Hajah Maryam mati. Lepas tu dia pun menikah lain, cari-cari ada seorang perempuan umur 48. Tok Ji Yusof ni umur 70. Boleh lah dengan 48 kan. Jumpalah bini pun umur 48. Anak Tok Ji Yusof hak sulung umur 52. Bini Tok Ji Yusof baru umur 48. Siapa tua? Anak lah tua, anak tiri tua daripada mak tiri. Tapi anak Tok Ji Yusof hak bongsu umur 36. Mak tiri tua sikit. Lagu tua lebih kurang. Ada lagu tu dalam masyarakat kita. Dan yang keempat, bapa tiri. Ni. Yang keempat, bapa tiri lebih muda daripada anak tiri. Jika ibu tirinya mengahwini lelaki yang lebih muda daripadanya. Ini trend ni artis. Tahu artis? Artis ni orang ikut depa. Depa pergi menikah dengan lelaki yang muda. Kita nak semangat. Orang perempuan lah nikah dengan muda lah. Jadi begitu. Tapi boleh berlaku. Ada satu kes ni dengan saya lah. Masa saya duduk jadi Puai Remah Kebang Pasir Ulu ni cerita lama ni. Okay. Ada satu kes orang perempuan ni umur dia kalau tak silap saya 56 tahun. Masa tu umur saya lebih kurang 45 tu kan. Mana dia tua banyak daripada saya lah. Saya dekat 60 dah, mana dia dekat 7 kot. Okay. Perempuan ni umur 56. Dia nak menikah dengan seorang lelaki umur 25. Perempuan ni janda lah, lelaki cerai. Bila dia pamai duduk di kaunter dua orang tu, anak buah nak bagi serba salah, pasti masuk dalam bilik saya dua tu. Pasal dia tengok pelik kan. Perempuan umur 56, lelaki umur 25. Masuk depan dia tanya, ni kau? Dia kau lah, dia tua daripada saya. Takkan kau nak nikah dengan budak ni? Pangkat anak ni. Tu dia apa? Apa masalah? Dia boleh tiang hizab dah. Apa awak takkan menikah tak sah? Sah lah, tapi nikah pangkat anak kita. Tak ada orang lain lah. Kami bercinta. Mampu. Dan kata apa? Lepas bercinta. Lepas tu saya tanya budak tu pula, takkan nak menikah pangkat mak ni? Saya nak tekan menikah mak ni. Apa masalah? Tengok jawapan macam. Apa masalah?
Macam mana nak menikah? Dia cerita. Dia kata saya kerja dengan makcik ni. Makcik tu kerja kedai makan. Dia makan dia duduk tolong menjual ayam ke. Siapa merat siapa tak tahu. Dia kerja makcik ni. Makcik ajak menikah. Ajak menikah. Itu saya mau. Saya tanya budak jantan ni. Ayah hang kata apa? Oi, kalau anak tuan-tuan pun kita nak boleh menentu tu kan. Ayah hang kata apa? Dia kata apa dah? Ayah saya kata yang nak menikah hang, bukan aku. Mana ada ayah dia setuju? Yang nak menikah hang, bukan aku. Ikut nikah hang. Mujuk ayah dia tak tambah. Kalau hang tak mau, ayah ambil. Jangan. Lepas itu tak apa. Saya kata lagi, kok nanya budak ni, awak kalau dia nikah saja, kok akan boleh beranak dah. Dia tak ada anak lah. Dia kata anak nak buat apa? Anak banyak dah. Banyak dah. Saya menikah dengan dia hari ni. Hari ni dia dapat anak. Anak tiri. Saya menikah dengan dia hari ni dia dapat anak. Dia bukan tekat dapat anak, boleh cucu lagi. Pasal kok ni anak dia ada seorang luar dah menikah. Ada anak. Dia ada cucu. Boleh cucu lagi. Daripada beria-ia sangat, saya sign. Pergi menikah lah. Tapi saya waktu tak ada anak. Umur 56 kan. Nak beranak main tak mana. Ya. Okey. Tapi budak ni kan bagus. Dia menikah dia dapat 2. Anak tiri, cucu tiri. Kemai. Betul? Anak tiri, cucu tiri. Kalau naik kereta pergi Kuala Lumpur je kau nak. Laki bini tua. Hak tu orang bagi bini tua tu. Hak tu bawa bini tua. Bini tua, bini duduk sebelah naik kereta. Contoh sebelah. Laki bawa kereta. Bini umur 56. Laki 25 bawa kereta. Anak dia, anak bini anak tiri laki. Betul ada anak sebelah. Dia pergi 3 beranak lah. 3 ni 4 beranak lah. Anak perempuan seorang. Lepas tu anak pada anak perempuan tu cucu tiri dah kata lah naik kereta pergi Kuala Lumpur sehingga di Semenggui. Anak dia kata apa kat pak dia pak tiri ayah tengok anak tu umur 35 ayah tiri umur 25. Ayah ada apa ni? Monti Zat makan dulu lapang ni. Pak tiri pun masuklah RNR Semenggui. Makanlah lepas 4 orang. Makan orang. Lepas tu apa nama bini kata kat anak dia, mak kata anak suruh ayah hang pergi beli. Mana ayah? Ayah hang abang umur 25. Dia geli dengan abang. Suruh ayah hang pergi order ayam. Pergi order ayam dah bang. Jadi anak kata kat pak teri, ayah berhenti Zat makan dulu, sekali kita semua perjalanan. Kaya tu tak apa. Lepas tu anak budak tu umur 10 tahun dia 4 cucu tiri dah. Lepas tu apa nama laki muda tu dah. Okey, jom kita semua perjalanan. Jom kita semua perjalanan pergi Kuala Lumpur. Tak ada nak jalan. Cucu dia siapa? Cucu tiri. Tok Wan sembahyang dulu. Lebih kurang tu. Tekan tak sembahyang. Tengok, 2 panggil. Ayah, anak teri. Tok Wan, cucu tiri. Kemai lah. Kemai lah. Kemai. Tu kena mengaji. Saya dengar kuliah saya, jangan tuang. Kalau tuang, ilmu tak sambung. Kalau tuang, saya tuang tak apa. Kalau saya anak murid tuang, ilmu tak sambung. Kalau guru tuang tak ada masalah, ilmu terhenti. Okey. Kena bapa tiri lebih muda daripada anak tiri jika ibunya menghuni lelaki yang lebih muda daripadanya. Okey. Persoalan berikutnya. Seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan sehingga menyebabkan perempuan itu hamil. Setelah usia kandungan beberapa bulan, mereka berkahwin. Apakah status anak yang dilahirkan dan hubungannya dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya? Saya dah jawab tadi, cuma saya tambah sikit. Anak yang dilahirkan itu bukan anak lelaki itu, walaupun benih dah lah.
Dia hanyalah anak yang boleh dinasabkan kepada ibunya. Dinasab tu mana? Diketurunankan. Nasab tu maksud keturunan. Anak zina ni dia tak ada keturunan belah pak, sebab dia tak ada pak. Jadi dia tak ada dua belah pihak lah. Macam kita kan, kita anak halal. Tu siapa? Mak tih aku. Mak tih belah mana? Mak tih belah ayah. Keturunan belah ayah kan. Orang tua tu siapa? Tu Pak Noh. Belah mana? Belah mak. Belah mak. Siapa yang bukan anak zina, dia ada dua keturunan. Belah ayah dan belah mak. Tapi kalau tanya anak zina, tu siapa? Pak menekan aku. Hang panggil apa? Panggil Pak Noh. Belah mana? Belah mak. Belah ayah? Ayah tak ada. Pasal apa? Mak aku jahat. Okey. Budak tadi ni tidak berbapa kerana dia adalah anak zina. Oleh kerana lelaki yang menyebabkan kelahirannya, lelaki yang zina dengan mak dia telah mengawini ibunya, maka lelaki itu menjadi bapa tirinya, dan dia pula menjadi anak tiri kepada lelaki itu. Ini saya nak urai. Seorang lelaki kalau dia berzina dengan perempuan tu, mengandung, dia menikah, keluar anak tu anak tiri dia. Tapi kalau dia berzina dengan perempuan tu, dia tak menikah. Dia tak menikah, dia lari. Dia cabut lari. Lepas tu perempuan tu perut besar, macam orang duduk ni, orang panggil apa? Pak Sanggup. Dah tak ada dah. Orang tua dia malu kan, dia cari Pak Sanggup. Menikah, maka Pak Sanggup tu jadi pak tiri kepada anak tu. Lelaki yang berzina tu, dia cungit pergi di Pahang, tak balik kan? Dia tak boleh disabitkan bapa tiri. Pasal apa? Tidak berlaku perkahwinan. Tak boleh dipanggil dia pak tiri sebab tidak sabit perkahwinan. Tetapi kemungkinan satu hari dia berlaku pak tiri, dia berlaku pak tiri, ada kemungkinan. Bila Pak Sanggup ni mati, nikah lama dengan Pak Sanggup pun dapat anak beberapa orang, lepas tu umur pun dah lebih dah 50 lebih dah, 55. Pak Sanggup ni mati, bini dia pun umur 55. Yang lelaki-lelaki berzina tu umur 58 kata habis. Dia pun balik main Kedah. Dia lari pergi Pahang, tahun tu baru balik main Kedah. Balik main betul. Dia dengar kata perempuan dia berzina tu, bini mati. Dia pun main-main rumah kawan tu pun, ni mau jual. Dia cakap, buat orang mengandung belah habis. Pak aku melelong. Dia tak minta maaf lah. Lepas tu dengar kata lelaki yang mati ya. Cengih tu. Yang tak usah nak nikah lain. Siapa nak mau aku? Siapa nak mau aku? Dia pun, aku. Lama tak menikah aku? Tak apa. Kesalahan lama kita lupakan, minta ampun kat Tuhan apa semua. Mari kita menikah. Bila dia menikah dengan apa nama perempuan yang pernah berzina dengan dia tu, sebaik dia menikah setelah beberapa tahun, maka anak tu akan jadi anak tiri dia. Dia akan jadi bapa tiri. Syarat dia kena menikah. Tu saudara. Okey, yang terakhir. Jadi ni sejam lah cukup. Jangan kali lama-lama telinga kita menanuh lama-lama. Sambung di depan pula. Yang terakhir. Siapakah yang wajib menyerah nafkah anak tiri? Nafkah anak tiri ni siapa nak kena zarah? Okey nah. Seseorang itu menjadi anak tiri jika ibunya berkahwin lagi selepas kematian bapaknya, ataupun selepas ibunya diceraikan bapaknya. Dia menjadi anak tiri kepada suami baru ibunya. Otomatik orang tu dia jadi anak tiri kepada suami baru ibunya. Demikian juga seseorang itu menjadi anak tiri jika bapaknya berkahwin lagi selepas kematian ibunya atau selepas ibunya diceraikan. Dia menjadi anak tiri kepada isteri baru bapaknya. Okey. Dia juga menjadi anak tiri kepada isteri bapaknya selain ibunya jika bapaknya tidak menceraikan ibunya dan ibunya tidak mati tetapi bapaknya berpoligami. Okey. Anak tiri anak tiri ni nisbah kepada bapa tiri, bukan kepada ibu tiri. Mana anak tiri kepada lelaki. Anak tiri
Ada yang tinggal bersama bapa tiri. Ada yang duduk dengan pak tiri. Ada yang tinggal bersama dengan bapa kandungnya. Nak cerai ni ada setengah tu apa nama, dia bini dia tak mau. Ambil anak kan, cerai pun dah lah. Ada setengah perempuan jenis tu, dia jenis hati kering ni. Dia lebih kering daripada roti pak segi. Tu. Kering tu. Ada banyak kes ni. Selalu kalau bercerai, perempuan dia berebut ambil anak dan hak penjaga anak boleh kepada isteri. Tapi ada juga kes terpencil, perempuan dia tak mau. Ambil anak kan. Aku tak mau. Memang lelaki kita betul ke orang tua ni? Ambil, aku tak mau. Keras kau tu, kering. Kering. Okey, anak tiri ni disebab pada orang lelaki, ada yang duduk dengan dia, ada yang dia dan anak tu duduk dengan bapa kandung. Ada yang anak tiri tu tinggal bersama pihak ketiga. Tinggal bersama pihak ketiga sebab pak kandungnya sedang berkursus lama di pokok senang. Tak mana aku senang? Kursus lama? Penjara. Tinggal dengan pihak ketiga. Siapa dah? Seperti Tok Wan dan juga Pak Nakal. Contohlah. Okey. Nafkah anak tiri yang masih memerlukan penjagaan. Anak tiri mana? Anak tiri yang masih perlu jagaan lah. Tua-tua tak payah lah. Kecil-kecil ada sekolah lagi tu. Nafkah anak tiri yang masih memerlukan saraan kekal menjadi kewajipan dan tanggungjawab bapa kandung. Sama ada anak itu tinggal bersama bapa kandungnya atau anak itu tinggal bersama dengan bapa tirinya atau pihak ketiga. Ini saya nak contoh kehidupan masyarakat kita. Ada setengah suami dia cerai isteri dia pasal bini dia minta cerai sangat, anak pun minta, dia hangat hati, ambil anak kan. Dia belah hilang diri, sekupang pun dia tak bagi kat anak tiri dah. Anak dia lah. Nafkah tak ada sampai tua. Kes ni cukup banyak. Sebenarnya berdosa. Saya mengajar tajuk ni di satu masjid. Lepas saya cerita ni bahawa Mayang Aisyah, main satu orang lelaki cari saya. Dia kata tajuk malam ni betul-betul tabuh saya. Betul-betul kena atas kepala bau saya. Pasal apa? Hak kata apa nama pak cerai bini, anak tak ambil tu, sekupang tak pergi tu, saya. Saya. Tapi Allah Ta'ala bagi kat dia masa tu perasaan bersalah. Perasaan bersalah nak minum bola. Lalu saya nak buat macam mana? Dia tanya saya nak buat macam mana? Saya kata dia hang tak boleh pergi ngayak tu tak boleh. Saya kata hang kena qada balik. Sebab nafkah tu kira hutang. Kalau nafkah tu jana hang duk keluar nafkah belah anak hang besar, hang kena pergi jumpa jana tu. Ni selama mai ni dah hang belah anak kita. Anak kita bukan anak dia seorang kan. Dah hang belah anak kita. Anak kita 3 orang semua. Sampai depa besar, sampai depa kerja ni, berapa duit hang gulak belanja untuk depa? Bukan untuk hang, untuk depa berapa duit? Ni aku nak bayar balik ni. Dia kena bayar balik sebab dia hutang nafkah. Jana tu kata kurang RM1 tengah juta. Macam nak bayar. Dia belah 20 tahun. Kurang RM1 tengah juta. Dia kata macam ni mampu nak bayar lagu mana? Kurang sikit boleh tak? Kurang. Dia minta kurang boleh? Tak apa, 200,000 minta tak? Maka yang kedua, nak bagi lepas dosa tu, dia kena minta halal. Kata kat jana dia lah, aku tak ada duit nak bayar ni, aku minta halal boleh? Minta halal. Jana dia kata apa? Aku boleh halal dengan satu syarat. Apa syaratnya? Hang kena menikah dengan aku. Jana dia lelaki kena COVID. Hang kena menikah aku. Dia kata syarat itu mudah sekali. Tak ada masalah. Mudah sekali. Bila dia kata? Bila? Minggu depan. Alright lah. Nikah halal tu dia. Kalau dia biar ruyuk begitu, dia kekal tanggung dosa.
Sebab nafkah tu dia kena bagi. Okey ya. Jadi kalau bapa kandung melepaskan kewajipan tanggungjawab bagi nafkah, maka dia berdosa. Semasa ketiadaan bapa kandung. Kalau pak kandung mati, nafkah anak tiri adakah pi kepada pak tiri? Nafkah anak tiri adakah pi kepada pak tiri? Tak. Kalau pak kandung mati, nafkah anak tiri tu pindah pi kat tok wan dia. Tok wan tu mana? Pak kepada pak dia, tok wan dia. Kalau tok wan dia mati ataupun tok wan dia tak mampu, susah kan. Mai apa nama orang ni tok wan kena sorak kami ni. Tok wan kena sorak kami ni ayah dah tak ada. Tok wan kata nak sorak apa? Aku pun nak aku sorak. Tak boleh apa. Kalau tok wan mati ataupun tok wan tak mampu untuk sorak cucu dia, maka nafkah anak-anak tadi tidak pergi kepada pak tiri dia. Tengok mana kalian. Tapi nafkah itu kembali kepada ibu mereka. Nafkah anak-anak tu patah balik kepada ibu. Ada setengah orang kata pergi kat pak menekan, menyuluhlah pak menekan. Dia pergi kepada ibu, kembali kepada ibu mereka. Kalau ibu mereka tak ada kemampuan, nanti adalah orang akan tolong. Baik. Sekiranya bapa tiri mengambil tanggungjawab menyerah nafkah anak tiri kerana mampu berbuat demikian, maka dari segi syarak tiada ketegahan. Dia dianggap berbuat ma'ruf dan berbuat ihsan, dan pasti akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya pak tiri nak serah dah anak tiri. Orang perempuan biasanya dia macam ni. Biasanya lah. Kalau orang lelaki-lelaki tu masuk Minang dia ada anak ni. Dia ada anak. Puan Rohani. Ni ada anak-anak. Ni Haji duk malai. Puan Rohani. Sudikah Puan Rohani menjadi pemaisuri saya? Isteri saya dah 3 tahun meninggal dunia. Oh ni Tuan Haji duk malai. Sudikah Puan Rohani menjadi isteri saya? Puan Rohani kata, saya tiada keberatan. Jawab takkan kata mau. Tolonglah sangat. Saya tiada keberatan. Mana boleh kan? Tiada keberatan. Tuan Haji kata apa? Alhamdulillah. Sekali dipetik terus menyambar. Kau kemai. Tahu petik ni. Sekali dipetik terus menyambar. Okey. Bila menyambar terus menyala. Bila menyala terus terbakar. Okay. Saya tidak keberatan. Tuan Haji alhamdulillah. Lepas itu para wanita, tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tapi dia tak ada lah sampai 7 diulang hati nyamuk, tak ada lah. Itu berat sangat kan. Itu puteri Gunung Ledang. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya Puan Rohani? Kata Puan Rohani, sekiranya Tuan Haji sudi menerima saya, Tuan Haji juga mesti sudi menerima anak-anak saya. Jika tidak sudi menerima anak-anak saya tidak sudi menjadi pemaisuri Tuan Haji. Tuan Haji apa? Apa Puan Rohani berfikir demikian? Jika diambil ibunya, pasti diambil anaknya. Kira kemah ya? Jika diambil ibunya, pasti diambil anaknya. Betul kan Tuan Haji? Ya. Tanyalah Imam Al-Ulama Malik. Saya tidak berbohong. Jika diambil ibunya, pasti diambil ibunya. Ya. Tetapi anak saya ramai. Berapa ramai pun saya tak kisah. Berapa ramai pun saya tak kisah. Tuan Haji tidak ingin tahu berapa ramai anak saya. Berapa anak Puan Rohani? Anak saya 10 semuanya. Tuan Haji, jika demikian biar saya kaji semula. Boleh tahu. Sembang kemai. Itu cerita dia. Jadi ni saya nak tutup kuliah ni. Sekejap saya buka saja. Pak tiri walaupun dia harus bagi nafkah kepada anak tiri, tapi bukan wajib.
Kalau dia buat, dia bagi nafkah anak tiri, dia dapat pahala. Tetapi nafkah anak tiri dia tu tetap wajib pada pak kandung dia. Haduk menahala ni. Mana dia pak? Pak kandung dia, anak-anak tu duduk dengan bini dia duduk dengan lelaki baru, duduk dalam rumah lagi baru. Pak kandung dia kena transfer akaun masuk dalam akaun bini dia untuk saraan nafkah anak-anak dia yang masih memerlukan penjagaan. Jika dia tak bagi, dia berdosa. Pak kandung tak perlu duk main hantar burger apa tak apa. Pasal payah depa nak makan apa nak, bagi nafkah untuk bulanan saja. Bulanan saja. Dan nafkah yang dibagi itu, dengar apa ni? Kalau pak dia kata anak dia ada 3 orang, dia bagi kata nafkah setiap bulan seorang 200, 600 dia transfer akaun bini dia, janda dia. 600 masuk setiap bulan, 600 itu janda dia tu yang dah menjadi isteri baru kepada pak teri budak-budak tu, tak semestinya membelanjakan. Pasal nak belanja buat apa? Dah harian pak teri duduk jamu. Pak teri beli semua, makan semua, anak tiri dah makan semua. Jadi mak tu jaga sampai masa budak-budak tu memerlukan, buat keluar bagi apa-apa. Tentu kain baju pun pak teri bagi, belanja sekolah pun pak teri bagi. Lain-lain mak dia pening. Weh, pak hangpa dia bagi duit dekat las, seduit tak belanja lagi, simpan sampai budak-budak tu besar, umur 18. Nak serah ni kena umur 18 ke atas baru serah. Lepas itu dia apa, budak ni pun anak sulung dia besar, pak dia duk bagi masa cerai mak dia lama dah, umur dia satu dah 18, kupang tak nak mak dia disimpan. Lepas itu umur 18, tentu pak tiri dia businessman kalut, tak ada hantar anak pergi sekolah, umur 17 tak ada hantar anak pergi sekolah. Lalu dia hantar baik henti-henti tak ada lah. Mak ayah saya teri, ayah mu kalut tak ada hantar, mak tak ada lesen, tak tengok kereta. Tabah nanti mak beli motor kan, beli duit dia mana? Duit apa dia nak bagi tu kan? Ada berapa puluh ribu, mak dia keluar 3-14 ribu, dia beli motor wai suku. Tahu wai suku? Orang perempuan tak tahu, orang jantan tahu. Beli motor wai suku budak tu pun naik pi sekolah, sekolah menengah Syed Bukhari. Naik pi sekolah, motor baru, wai suku siapa beli? Mak aku bagi. Duit siapa? Duit aku. Mak beli siapa duit Pak aku duk masuk tiap-tiap bulan kat mak aku, akaun mak aku pasal aku kecil. Pak aku duk bagi. Pak duk lah. Pak aku duk Negeri Sembilan, dia bercerai dengan mak aku, tapi nafkah dia duk bagi. Ni hasil mak aku duk impun nafkah tu, beli wai suku, beli wai suku. Mak dia pun tak kena hantar sekolah lah, pak teri tak kena hantar. Duit mana beli wai suku? Duit pak teri apa sendiri duk bagi. Tu orang ni pak tanggungjawab. Ni pak korok, bagi beranak nanti nafkah tak bagi. Ada kat belah luar Malay, awak tak ada. Rumah saya terlupa nak buat. Lebih kurang tu. Jadi saya berhenti tani dulu lah. InsyaAllah minggu depan ada tu dia. Tengok pada keadaan lah. Ada, tak ada. Ada soalan sebelum saya berhenti? Siapa nak tanya sila? Ada tak soalan? Tak mau tanya? Tak mau tanya, alhamdulillah. Kira faham. Ada orang ni. Waalaikumsalam. Apa soalannya? Dia ada orang dia juga kepada isteri. Kita dia nikah dengan perempuan. Ya. Nikah. Jadi anak dia anak ini orang perempuan. Ya. Kalau itu mereka pula lagi. Bila lagi mati perempuan dia saya apa dia sebab kita. Dari sebab kita orang lelaki sebab kita. Ya. Jadi ada dia jadi anak kepada lelaki baru. Anak teri perempuan tu dia anak lelaki tu. Baik. Anak tiri dia nisbah kepada pasangan dia.
Anak teri tu daripada pasangan dia. Jadi pasangan perempuan tu dia dengan pasangan hak nikah dulu tu ada anak teri dia. Bila lelaki dia mati, nikah dengan pasangan baru, maka anak teri tu tidak boleh dikaitkan tiri dengan suami baru. Tak ada kena mengena. Sebab dia tak ada ikatan perkahwinan yang boleh mentirikan anak tersebut. Tu dia punya jawapan dah. Ada lagi soalan? Salam. Dan kuasa pasal ini berkenaan dengan nafkah katakan pasangan suami isteri dah ada anak tapi masih tinggi. Ya. Seorang dan sebelum dia bercerai kepada mereka akaun dia memainkan itu tak dia memainkan ya yang buka akaun bank akan nama anak ini apa jadi penama ya ataupun kemudian jadi penama. Jadi bila yang perceraian kok ni dia ada orang yang bertanggungjawab. Ya. Dia bagi nafkah. Kemudian dia nafkah. Dia tak mau lagi dia tu. Dia takut dia nikah baru lagi dia anak-anak dia tahu. Jadi dia bagi nafkah tu dengan cara memberikan nafkah tu ke dalam akaun anak dia tu. Jadi daripada mesti hujah dan boleh bagi kebaikan anak-anak ataupun bagi nafkah. Baik, saya tanya soalan. Budak-budak tu umur undang-undang ni? Umur undang-undang tu umur boleh urus negeri duit? Sampai tak umur tu? Tak sampai lagi? Okey, baik, makasih. Jadi soalan tu bagus. Bekas suami tu takut janda dia salah guna duit, maka dia kredit ke dalam akaun budak-budak tu. Kalau kredit akaun budak-budak tu, penama hadiah lah dia. Okey, soalannya macam mana anak-anak tu nak belanja duit? Macam mana anak-anak tu nak belanja duit? Sebab budak-budak tu tak boleh pergi buat urusan transfer duit. Sebab tu cara yang terbaik dia kena kreditkan ke dalam akaun mak dia. Akaun mak dia, dan mak dia tu bertanggungjawab untuk menyerah nafkah anak-anak. Sekiranya anak-anak ibu dia tu salah guna duit tu, maka bapa tu tak berdosa. Yang berdosa tu ibu tu. Sebab dia telah salah gunakan duit yang disalurkan untuk kebajikan anak-anak mereka. Dia pergi bagi kat lelaki baru, itu kira salah guna, berdosa. Ibu tu lah kena ditarbiyah, dididik supaya faham duit ni bukan duit hak, duit ni untuk duit anak-anak. Awak ada ke ibu jenis tu? Ibu jenis tu ada tak? Ada, dapat lelaki jenis yang kikih kan. Lincin. Hawa tu. Tapi kalau dia buat dalam akaun anak-anak tak boleh buat apa? Tak boleh belanja. Bila tak boleh belanja, sama hukumnya dengan tak bagi nafkah. Sebab ibu tu akan menggunakan duit untuk menyerah nafkah anak-anak. Tu saja dah. Okey, dah lagi soalan. Assalamualaikum. Ya. Ada satu pasangan Ya. bersinar. Lepas tu yang perempuan tu mengandung. Dapat anak seorang, anak perempuan. Yang lelaki pasangan sinar itu nanti lama-lama perempuan dia kahwin dengan seorang lelaki lain. Ya. Lepas beberapa tahun, katakan lepas 20 tahun, anak perempuan dan anak lelaki dah besar 20 tahun. Tiba-tiba bapa sinar itu pergi kahwin dengan dia, ada kesah perkahwinan dia. Okey. Yang kedua Ya. anak sinar ini nasab dia dengan ibu dia. Ya. Ibu dia banyak harta. Ya. Bila ibu dia meninggal, adakah dia boleh makan pusaka
cantik soalan tu. Okey. Soalan yang pertama, lelaki yang berzina dengan seorang perempuan dan menyebabkan kelahiran, dan dia tak menikah dengan perempuan tersebut. Dia tak menikah, selang beberapa tahun budak perempuan tu besar dah, maka dia pun berkenalan dengan itulah jantan 3 suku tu. Kenalan, kita buatlah dia 20 tahun, hak jantan tu bagilah tua lebih kurang 20 tahun, 40 tahun. Kata lu lah 40 tahun. Ataupun bagi muda sikit lah, masa dia berzina dengan dia, buatlah umur 18. 18. Jadi dia 38 tahun. Lelaki-lelaki ni 38 tahun, perempuan ni umur 20 tahun. Mereka menikah. Boleh tak boleh? Jawabnya dalam mazhab Syafi'i kita, boleh. Tetapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tapi pernikahan tu adalah sah. Dengan syarat tu. Dengan syarat selepas dia berzina tu, dia tak pernah menikah dengan perempuan yang dia berzina tu. Tapi kalau lepas berzina dia menikah, lepas tu dia bercerai, dia lari, maka anak tu tak boleh menikah sebab dia dah jadi bapa tiri. Tapi kalau lepas dia berzina, dia tak menikah, dia belah pergi terus, budak tu besar, esok dia menikah, hukumnya adalah sah. Lepas tu mak budak tu, perempuan berzina dulu, dia ada lagi, maka dia akan jadi mak mentua kepada jantan 3 suku tu. Tu jantan 3 suku dia panggil kan. Dia akan jadi mak mentua, jantan tu akan jadi menantu. Lepas tu ditakdirkan bini dia mati, dia kenang kepada mak mentua dah, tak boleh lah sebab dah jadi mak mentua dia. Tu. Jawapan yang kedua, soalan kedua tu, budak tadi ni mak dia orang kaya mati, boleh tak makan pusaka? Jawab dia boleh, sebab mak dia adalah keturunan dia. Dia boleh makan pusaka berdasarkan habuan-habuan yang telah ditentukan mengikut hukum faraid. Okey. Ada lagi soalan? Habis? Nak tahu minggu depan pula. Minggu depan masih lagi tentang anak tiri. Banyak lagi persoalan. Dia sebut pergaulan apa, menikah apa, banyak lagi. Jadi tuan-tuan jangan tuang. Biar guru tuang tak apa. Anak murid jangan tuang. Tuang ilmu dia tak campur. Baik. Kalau tak ada apa, kita berhenti dulu lah. Kita sambung minggu depan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa atmim lana nurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.